Ininya tepat jam 11 malam. Saya dengar pintu bilik sebelah ni dibuka. Dan macam ada orang buka pintu tau. Dan ditutup balik. Macam tu kan. Yalah, macam ada orang masuk bilik tu lah nampaknya kan. Dan kemudian terdengar lah bunyi petikan Swiss daripada bilik sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Okey, disclaimer sikit Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah daripada asrama, kolej ke. Siapa yang pernah tinggal kat asrama? Siapa yang pernah tinggal kat kolej? Dan ini adalah sedikit cerita tentang kisah-kisah seram dekat kolej ni. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita terus ke kisah yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey guys, untuk kisah yang pertama ni, macam yang KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan asrama. Okey. Kisah yang pertama ni, kisah asrama 4 tingkat kolej swasta dekat Selangor. Okey, siapa yang duduk kat asrama dekat Selangor tu, mungkin inilah kisah berkenaan dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni terjadi sekitar tahun 2008, 2009 macam tu lah. Lepas SPM, saya dapat offer daripada sebuah kolej swasta dekat daerah Selangor sana. Okey, asrama ni asrama 4 tingkat lah. Disediakan dengan bayaran 600 untuk satu semester. Dan setiap tingkat ni terbahagi kepada beberapa lorong koridor. Ada lebih 50 bilik asrama ni yang saling menghadap antara pintu bilik ke pintu bilik dekat setiap lorong dekat koridor ni lah. Kalau jalan sepanjang koridor ni, yang kita akan nampak hanyalah pintu-pintu bilik yang tertutup rapat. Pintu ni jenis pintu auto lock. Okey, dan hujung koridor ni terdapat satu emergency exit. Manakala tingkap pula bertemu dengan tingkap. Dan setiap dua bilik ni dipisahkan dengan satu toilet dekat tengah-tengah. Okey, kawan-kawan bilik ni kami panggilkan diorang ni toilet mate lah. Maksudnya sebab kami berkongsi toilet bersama kan dengan bilik yang sebelah ni. Jadinya okeylah, pada pandangan saya ni, kata dia, memang mewah lah asrama macam ni. Pasalnya ala-ala apartmen gitu kan. Okey, turun katil je boleh terus pergi ke toilet. Tak payah nak menapak keluar bilik. Jadinya satu bilik ni dikongsi dengan 3 orang. Dan setiap weekend pula, roommate saya 2 orang akan balik kampung. Yang dia 2 orang ni lah kan. Yelah, dia orang ni tinggal dekat-dekat kawasan situ je. Dan kampung saya ni jauh. Jadinya selalulah saya ni ditinggalkan seorang-seorang kat dalam bilik tu dekat asrama tu. Jadinya tibalah malam. Saya pun jenguk keluar daripada tingkap tau. Daripada tingkap bilik saya ni dekat tingkat 3. Dan bilik seberang daripada tingkat saya 1 sampai tingkat 4 ni punyalah semuanya gelap, kata dia. Sedangkan kat bilik blok sebelah ni langsung tak ada orang tau. Yang cuma kelihatan adalah 2-3 bilik je yang ada lampu ataupun yang terang tau. Waktu ni dah timbul lah rasa seram. Dah start rasa seram tau waktu tu. Macam mana pula floor saya ni kan. Tantah tinggal saya seorang je kot kat sini kan. Dan kafe bawah pun dah lah tutup. Kalau tak ada jugalah dengar bunyi TV dekat bawah tu. Dan malam tu memang terasa sunyi sekali. Terlalu sunyi ni sebab mungkin ramai yang dah balik kampung tau waktu tu. Dalam seram seorang-seorang diri waktu tu, saya pun layankanlah mata saya ni yang dah mula nak mengantuk tau. Ininya tepat jam 11 malam. Saya dengar pintu bilik sebelah ni dibuka. Dan macam ada orang buka pintu tau. Dan ditutup balik. Macam tu kan. Yalah, macam ada orang masuk bilik tu lah nampaknya kan. Dan kemudian terdengar lah bunyi petikan Swiss daripada bilik sebelah. Tak tahulah mungkin Swiss lampu bilik ke, lampu plug ke, Swiss plug ke kan. Dan kuat tau bunyi dia waktu tu. Tapi bunyi-bunyian tu langsung tak buat saya seram langsung tau. Yalah,
Bila dengar macam tu, saya rasa lega pula tau. Sebab nampaknya, Alhamdulillah lah, bukannya saya seorang saja yang ada dekat floor tu. Bilik sebelah ni pun ada lah. Dan begitulah, sepanjang weekend ni tau. Bersambung sepanjang study week dan seterusnya sepanjang semester tu lah. Dan setiap kali saya ditinggalkan seorang-seorang kat asrama tu, bunyi-bunyi itulah yang menemankan saya ni. Dan secara tak sengaja ataupun secara tak langsung lah, buat saya ni rasa lebih lega. Sebab tahu dalam hati saya ni beranggapan bahawa bilik sebelah saya tu ada orang. Okey. Dan bunyi-bunyi ni kadang-kadang pukul 2-3 pagi pun dia ada bunyi tau. Maksudnya ada orang aktif lah bilik sebelah tu. Kejap ada orang masuk, kejap ada orang keluar. Macam tu lah je kan. Dan cuma peliknya pukul 11 malam ke atas je, baru bilik tu akan start berbunyi. Dan tak pernah pula bertembung tau bila kita orang keluar daripada bilik. Maksudnya bila saya keluar bilik, orang sebelah tu saya tak pernah nampak pun ada orang ataupun jiran daripada bilik sebelah tu keluar sama-sama ke. Jadi saya tak kenal tau. Dan saya pun tak tahu rupa budak bilik sebelah ni macam mana. Siapa yang tinggal kat bilik sebelah. Dan kalau kenal ni, nak jugalah saya ni ajak pergi makan sama-sama ke, tampar makanan sama-sama ke, bolehlah bersembang-sembang sikit. Dan kalau hari biasa, hostel penuh, tak ada pula dengan pintu dengan bunyi suis-suis ni segala tau. Yalah, mungkin tenggelam lah. Pada saya fikir masih berhusnuzon macam tu Mungkin bunyi tu tenggelam lah dek kebisingan rumit-rumit yang lain waktu tu. Jadi tak dengar lah bunyi orang buka pintu, bunyi orang main suis waktu tu kan. Tapi ni baik pagi, baik petang. Kalau pergi kelas ni memang tak pernah bertembung langsung tau. Budak ni tak pergi kelas ke? Soalan saya waktu tu yang persoalan yang bermain dalam hati saya lah waktu tu kan. Dan sehinggalah habis SEM, masuklah SEM baru. Okey, waktu ni dah SEM 2 tau. Saya pun masih lagi dapat bilik yang sama atas persetujuan daripada roommate saya ni lah. Sebab selesa katanya dengan view daripada bilik ni. Dan pun dah biasa dengan bilik tu lah Cuma toilet mate je. Toilet mate kami ni bertukar. Maksudnya yang share bilik yang bilik sebelah tu dah bertukar kata dia. Dan toilet mate ni study course sama dengan roommate saya. Dan diorang ni selalulah buat study group dekat bilik saya. Okey. Dalam 3-4 orang tu adalah seorang tu daripada bilik lain. Dan selalu nampak muka kami ni pun jadilah kawan. Kan dah biasa nampak, dah biasa nampak dekat dalam bilik dia orang buat study group. Jadi saya dah selalu nampak, jadi dah mulalah berkawan. Dan nama budak ni Zai tau. Jadi saya pun sembang-sembang kosong lah, tanya-tanya dengan dia ni. Itulah ini kampung kat mana, semua biasalah. Jadinya sampailah satu soalan tu, saya tanya dia, Sam lepas kau duduk bilik mana babe? Dan katanya dulu dia duduk dekat bilik yang sebelah ni. Oh lah, dalam hati saya kan, rupa-rupanya dialah yang sepanjang SEM lepas ni temankan saya dengan bunyi-bunyian buka pintu lah, bunyi-bunyian plug tu lah kan. Tapi lepas tu dia sambung lagi tau, dia kata, tapi aku duduk situ seminggu je. Lepas tu aku minta tukar bilik lain kata dia. Tak tahan aku duduk bilik tu, kena kacau je kan. Waktu ni saya dah terdiam tau. Lalu Zai pun membuka cerita dia, apa yang sebenarnya terjadi. Dia kata, setiap malam pukul 11 ke atas je, dia akan ternampak kelibat perempuan berbaju putih, lusuh tau, duduk mencangkung dekat tengah bilik air tu. Menghadap ke arah bilik diorang ni lah. Dan dengan rambut panjang ngurai ni mencecah ke lantai. Sebab dia mencangkung kan. Mencecah ke lantai, mengerbang macam tu kan. Dan walaupun pintu yang memisahkan toilet dengan bilik, pintu yang memisahkan toilet dengan pintu bilik ni ditutup, tapi diorang dapat tahu, dapat rasakan aura dia tu, benda tu ada dekat situ tau. Dan sangguplah diorang ni kalau nak pergi ke toilet, kalau malam-malam ni, sanggup diorang ni turun ke floor bawah untuk nak tumpang toilet kat bawah tu. Kalau dah tengah-tengah malam lah. Jadi tak berani lah diorang nak gunakan toilet tu. Dan lepas cerita macam tu pada warden lah. Warden pun bagilah diorang ni pindah dan tutup bilik tu. Dan tak ada sesiapa pun yang tinggal kat bilik tu pada semester lepas. Selepas daripada diorang tu tau. Dan roommate saya pun iakan jugalah. Kata dia, maksudnya dia pun tahulah cerita ni. Yang kawan dia tu memang pindah bilik. Daripada bilik sebelah ni, pergi pindah ke bilik lain. Siapa yang teman saya waktu tu? Yalah, dengan bunyi-bunyian sepanjang semester lepas. Bunyi buka pintu lah, bunyi main Swiss lah. Dan ini adalah kisah pembukaan Kisah Seram Malaysia pada malam ini. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni, kata dia, tajuk dia Kembar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya perkenalkan diri saya sebagai Syud tau, dan saya ni berasal daripada Kuala Lumpur. Dan pada tahun 2016 macam itulah, saya menyambung pelajaran di sebuah college vocational dekat Kelantan. Okey, saja kata dia. Nak tukar angin, nak berdikari konon-kononnya. Padahal sebenarnya waktu tu nak memberontak kerana ayah saya ni paksa saya menyambung tingkatan 4 ni dalam aliran pelajaran kelas sains kata dia. Dan sedangkan saya ni minat sastera. Okey. Kita berbalik pada cerita lah. Kali pertama duduk kat asrama ni lah, dekat tempat yang menggunakan bahasa ataupun logat yang agak lain, agak asing daripada logat tempat asal saya ni, memang agak sukar lah. Tapi selepas seminggu, saya ni pun berjaya ataupun dapat adapt, dapat menyesuaikan diri. Kerana saya ni agak peramah lah orangnya. Okey, ceritanya bermula apabila setelah 2 bulan saya duduk dekat asrama ni. Saya pun meminta untuk bertukar blok asrama kerana kebanyakan rakan yang satu kos dengan saya ni duduk dekat blok A ni. Manakala saya sekarang ni tinggal dekat blok C. Agak jauh lah kalau nak communicate dengan dia orang ni. Saya gunakan alasan payahlah nak mengulang gaji kepada warden. Warden lah saya beritahu kat warden. Kalau saya nak jumpa, nak buat study group ke apa, susah sebab blok C dengan blok A ni agak jauh. Memandangkan kedudukan blok kami ni macam tu, dan blok B ni merupakan blok yang tengah-tengah ni merupakan penempatan pelajar lelaki kata dia. Jadi warden pun bersetujulah setelah saya memberi bermacam-macam alasan kepada warden ni. Okay. Dekat Kuala Lumpur, saya ni memang seorang yang jahil kata dia. Jadi azam saya ni sebenarnya saya dah pindah, dah dapat duduk dekat Kelantan ni. Duduk dekat asrama dekat Kelantan ni adalah nak berubah. Okay. Nak pakai tudung labuh, nak menjaga aurat dan menjaga solat adalah antara azam-azam saya lah. Dan Alhamdulillah dipermudahkan kerana dikurniakan dengan sahabat-sahabat yang alim daripada Terengganu. Okey, dekat blok A ni saya ditempatkan dekat dom A3 tau. Disebabkan blok ni baru dibuka setelah 2 tahun ditutup dan hanya 3 dom je yang dibuka dekat sini. Dom A1, A2 dan A3, dan dom saya ni dekat sebelah dom yang betul-betul yang dah ditutup, iaitu dom A4 dan A5 tau. Okey jelas kat situ. Okey, saya ni kurang nak menjelaskan tu susah juga, tapi macam itulah lebih kurang. Dan dom saya ni hanya didiami oleh 5 orang penghuni, dan saya tak perlulah nak ceritakan kenapa. Nanti makin panjang cerita dia, kata dia lah. Okey, ahli dom adalah saya, Sakinah, Cek dengan Su dan Keding. Dan saya merupakan ketua dom ni, dan dianggap yang paling berani sekali lah antara kami semua, kerana selalunya saya akan turun bersendirian je, dan memang minat turun malam-malam seorang-seorang, mandi time malam-malam tau. Dan dekat kawasan Kolah, dekat tingkat bawah tu tau. Dan tingkat bawah ni memang agak sunyi tau, kerana tak ada satu pun dom yang dibuka. Dan saya juga tak tahu kenapa. Banyak juga misteri kat sekolah dia ni kan. Okey, dan saya ni pun sebenarnya bukanlah berani sangat pun, cuma malas nak layan perasaan takut tu. Dan pada suatu malam, seperti biasalah, kelima-lima kami akan turun ke kolah untuk berwuduk sebelum tidur ni. Dan lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu, saya dengan Sakinah ni merancang untuk mandi dan membasuh baju tau pada malam tu. Disebabkan saya ni nak ambil baju dulu, dan saya menyuruh mereka ni semua turun dulu, dan saya akan turun kemudian lah. Dan dalam 15 minit macam tu, saya pun turun bersama dengan baju yang saya nak basuh tu. Dan Su yang berada dekat ujung tangga tu pandang saya ni dengan pandangan yang macam agak pelik tau. Dan nampak macam keliru dia Su ni kan. Bukan Umi dah turun tadi ke? Ni si Su ni tanya pada saya tau. Dan dia orang ni semua gelarkan saya ni Umi, kerana yalah, Umi tu macam mak lah macam tu kan. Dan sebabnya saya ni suka beletir je lah ketua dom kan. Dan saya pun memandang dia orang atau memandang si Su ni dengan pelik sambil menggelengkan kepala lah. Waktu ni si Su ni menggaruk kepala tau. Yang lain hanya sibuk je. Dia orang tengah sibuk lah dengan kerja-kerja dia orang waktu tu. Dan sepanjang malam tu lah, Su hanya senyap je tau. Dan keesokan harinya, lepas waktu kelas, kami semua kembali ke dom dan duduk-duduk di tengah-tengah dom tu lah. Itu memang kita orang punya aktiviti. Memang rutin harian kita orang, memang macam tu tau. Dan ketika itulah, si Su pun bertanya lagi soalan yang sama tau. Umi, betul ke Umi tak turun lepas kita orang turun? And Umi tak naik balik untuk ambil baju? Su tanya dengan nada yang serius tau kali ni. Dan saya agak malas lah melayan kerana Su ni dah tanya soalan yang sama ni sejak daripada dalam kelas tadi lah kita. Iya, Umi baru turun waktu Su tanya tu. Tu je lah Umi turun. Malas lah nak naik balik ambil baju. Dan saya jawab juga dengan jawapan yang sama saya bagi sejak daripada pagi tadi tau. Jadi selepas yakinlah dengan jawapan saya bagi ni, si Su dengan yang lain ni pun berpatangan sesama sendiri. Sungguh saya betul-betul tak faham tau dengan diorang ni semua tau. Dan Su pun membuka cerita lah.
Lepas pada diorang ni turun selang beberapa minit macam tu, si Su ni nampak saya turun daripada tangga dalam keadaan berkemban tau. Dan kerana Su ni rasa pelik dan kerana saya ni tak pernah berkemban dekat asrama walaupun dekat dalam dom tu. Dan Su hanya biarkan je, dia perhatikan je tau. Dan ahli dom-dom yang lain ni juga turut berasa pelik juga tau. Dan hanya diamkan diri tau masing-masing waktu tu. Dan diorang ni pandang saya ni, nampak saya ni senyum je tau. Sambil bergerak ni ke tandas sambil bawa baldi baju lah kononnya kan. Dan sewaktu Sakinah melalui bilik membasuh baju yang berada dekat sebelah tandas tu dia ternampak tau kelibat saya ni berkembang dekat dalam tu dan berniat dia nak tegur saya lah kononnya. Jadi selepas dia melepaskan hajat kecil dia dekat tandas kat sebelah tu, dia perlahan lah dia bergerak jalan ke bilik nak basuh baju tu. Konon dia nak sakat saya dekat situ. Dan peliknya waktu tu dia kata saya tak ada kat dalam bilik tu tau. Dan Sakinah pun bertanya pada Su, adakah si Su ni nampak saya keluar daripada bilik basuh baju tu kan? Dan Su jawab, saya hanya masuk dalam tandas dan tak keluar-keluar pun sejak daripada saya masuk tandas tadi. Tapi bila Sakinah mencari saya dalam tandas tadi, kata je tak jumpa pun, saya tak ada kat dalam tu. Waktu ni diorang pun masih berfikiran positif bahawa yang saya ni mungkin dah keluar yang diorang tak perasan. Ataupun dia tersalah nampak yang saya ni berada dekat dalam bilik membasuh baju tu tau. Dan ketika itu jugalah saya turun daripada tangga tu dalam keadaan lengkap, berpakaian semua sambil membawa baldi tadi kan. Dan Su yang ada dekat hujung tangga tu pun agak terkejut lah dan bertanyakan soalan yang tadi tu. Suasana waktu tu memang agak senyap tau berbanding biasa tau. Dan malam tu tetap berlalu seperti biasa je. Walaupun masing-masing tak banyak bercakap dan bergurau seperti selalu, kejadian ni bukan hanya berlaku sekali je, tapi banyak kali juga tau. Dan bukan dialami oleh ahli dom saya saja, malah turut dialami oleh ahli-ahli dom yang lain. Masalahnya, kelibat tu hanya menyerupai diri saya je dan tidak menyerupai orang lain. Pernah sekali lah ahli dom A1 yang bernama Bibi ni melepak dekat dom saya. Dan ketika hendak masuk ke dalam dom saya tu, dia berjalan nak pergi jalan masuk dalam dom saya tu, dia ternampak kelibat saya ni yang turun menuju ke tangga. Jadi si Bibi ni tegur saya, tapi saya tak jawab je tau. Saya diam je, jalan je macam tu kan. Dan dia hanya menganggap yang saya ni tak dengar lah. Mungkin dia tegur tu tak perlahan sangat agaknya. Dia anggap saya ni tak dengar apa yang dia kata. Dan bila dia masuk ke dalam dom saya dia pun bertanya lah pada si Su dengan Sakinah ni, kenapa diorang ni tak temankan saya ni dan biarkan saya turun bawah seorang-seorang pada waktu dah lewat malam juga tau. Ini Sakinah berasa pelik tau. Dia menjawab bahawa yang saya sekarang ni ada dalam dom. Dan Sakinah menjerit manggil nama saya, Umi. Dan saya pun menyahut, ala kadar je lah kerana waktu tu sibuk bermain game PAU dekat handphone saya. Sekali lagi, malam berlalu dengan agak senyap je daripada biasa. Dan saya tidak tahu apa-apa sehinggalah diberitahu pada keesokan harinya. Walaupun banyaklah kejadian macam tu, ahli blog ni hanya diganggu dengan penampakan kelibat saya saja tau. Dan disebabkan itu, hal tersebut ni tidaklah dibesarkan kerana tidak mendapat gangguan yang serius. Malah kami hanya menjadikan benda ni macam sekadar gurauan antara kita orang lah. Setiap kali mereka bertemu dengan saya ketika saya bersorangan, dia orang ni semua akan minta saya ni mengucap dan membacakan Al-Fatihah tau, untuk yang memastikan yang saya ni betul-betul berada dekat depan mereka ni. Jadi saya juga tidak pernah diganggu sepanjang saya di sini. Sehinggalah saya kembali ke blok lama, iaitu blok C. Dan ini hanyalah sekadar perkongsian saya lah yang merantau dekat negeri orang pada usia 16 tahun. Dan pengalaman yang saya jadikan ni adalah sebagai satu kenangan saya dekat tempat ni. Dan ini adalah kisah seram yang kedua. Dia tak seram sangat lah pada saya. Dia cerita lebih pada misteri. Siapa orang tu sebenarnya kan? Macam ada kembar dia. Macam tu lah tajuk dia tadi, cerita kembar. Baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia Sekolah Tengah Pekan, kata dia. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jom mulakan.
Pada tahun 2007 tu, tahun yang paling mendebarkan bagi saya, kata dia. Tahun tu lah saya terpaksa rela berjauhan dengan mak dan abah ni sebab saya dapat tawaran asrama. Dan sebenarnya rumah saya ni tak pun jauh sebenarnya daripada sekolah ni. Boleh je kalau nak naik bas ni pukul 6 pagi, boleh sampai ke asrama tu cepat, boleh masuk sekolah kan. Tapi disebabkan oleh kota asrama ni mudah untuk budak-budak RK. RK ni rancangan khas macam saya ni lulus kalau mohon. Jadinya laju je lah abah saya ni sumbatkan saya ni kat dalam asrama. Katanya boleh banyak belajar di kari. Macam tu lah kata ayah kan. Hari mula-mula lagi lah saya dah dengan senior-senior saya ni dah kena pedajal dengan dia orang. Kata dia lah yelah tak pernah jauh dengan mak babe. Kalau zaman-zaman sekolah rendah dulu orang kata kalau jauh 2-3 hari pun tak apa, tak kisah, tak apa, janji kawan-kawan ada. Dan saya pun apa lagi kan, mulalah menangis sepanjang hari. Daripada start roll call sebelum makan petang membawa ke malam. Sampai dalam surau, dia punya sayu tu masih terasa dalam hati tu. Tiba-tiba datang seorang senior tu, boleh tau, dia kata apa tau. Kenapa nangis? Kau jangan kat sini lain macam sikit tau. Kang jumpa benda tu naya je. Benda tu suka tau. Orang yang lembik-lembik macam ni. Dan saya ni sebenarnya waktu tu baru je cadang nak lajakkan perasaan saya tu sampai ke tempat tidur. Terbantut terus tau, takutnya masalah. Dan malam tu saya dah disuruh azan dah. Awal-awal dah kena bully kata dia. Kemudian perkenalkan diri. Dan sesudah selesai aktiviti dekat surau ni, pelajar-pelajar baru semua diarahkan oleh senior-senior ni untuk bersiap-siap dan turun semula untuk sesi orientasi yang akan berlanjutan selama seminggu. Jadi di sinilah kepercayaan ataupun permulaan saya percaya sekolah saya tu berpuaka. Malam tu kita orang ada buat aktiviti burung hantu tau. Dan kisah ni terjadi masa kami dalam minggu orientasi. Dan setiap batch junior ni akan diadakan aktiviti burung hantu tau. Jadi saya terangkan sikit lah. Apa aktiviti burung hantu tu Burung hantu ni aktiviti yang mana memerlukan setiap budak baru akan ditutup mata, diikat mata dia orang ni daripada tempat roll call ni kat dalam asrama Kemudian senior-senior ni akan bawa tau. Seorang-seorang ni berjalan satu sekolah sambil mata tertutup tau. And then sampai dekat satu tempat yang dia orang ni ataupun senior ni nak, dia orang akan tinggalkan budak tu seorang-seorang kat situ selama beberapa jam. Okey Jadi untuk nak jadikan cerita lah Jadi saya dengan dua orang lagi kawan saya ni yang baru juga saya kenal waktu tu, yang agak menonjol daripada yang lain-lain lah. Mungkin agak nakal sikit lah Jadi sini-sini ni kononnya nak bagi pengajaran lah pada kami pada malam tu. So malam tu diorang ni merancang untuk tinggalkan kami di blok arcade. Blok rancangan khas ni yang dikatakan blok ni lah paling berpuaka sekali dekat sekolah ni Tapi diorang ni tinggal dalam jarak yang dekat-dekat je. For your information katanya, blok arcade ni kalau korang nak tahu, blok yang paling depan sekali tau. Dan kalau korang lalu depan sekolah tu daripada arah Taiping, korang akan perasan bangunan separuh batu di bawah dan belah atasnya kayu. Itulah blok arcade. Antara bangunan yang paling lama dekat situ. Dan kalau korang search dekat mana-mana web, mesti ada keluar gambar bangunan ni. Sebab bangunan ni adalah antara mercu tanda bagi sekolah saya, kata dia. Okeylah, sesudah aktiviti mengembara sekolah ni sambil mata tertutup semua, dan kemudian diorang ni tinggalkan kami ni dekat tingkat atas, dekat bangunan arcade tau. Dan senior-senior ni pesan tau. Dia kata, jangan sembang tau. Kalau ada yang bertegur, korang diam je. Banyakkan selawat. Dan yang paling penting sekali, jangan buka ikatan mata. Dan yang ni kami pun budak-budak lagi waktu tu. Jangankan mak ayah nasihat pun kita orang buat tak tahu, tak layan je kan. Ini kan pula abang-abang yang kita orang baru kenal waktu tu. Jadi lepas je dengar sini-sini ni menuruni anak tangga meninggalkan kita orang ni, kami pun apa lagi berhoi-hoi lah dengan jiran yang sebelah ni untuk memastikan yang ada manusia yang berdekatan dengan kami. Yang member saya ni nama dia Idan. Ni pun menyahutlah dengan gembira. Disambut pula dengan sahutan seorang lagi nama dia Kamil. Kemudian kami pun bersembang-sembang lah dengan suara yang macam seakan-akan berbisik-bisik lah. Macam tu tak nak lah kuat-kuat sangat. Takut nanti abang senior ni dengar. Cuma kadang-kadang kami selakkan sedikit kain orang ikatan mata tu untuk nak tengok partner kita orang ni bersembang. Ada lagi kat situ ke? Tidak ada ke kan? Dan memang saya nampak dengan jelas tau. Tak jauh daripada saya ni ada manusia. And saya yakin tu yang itu adalah Idan. Dan selang jarak beberapa jarak sebelah si Idan tu adalah si Kamil. Okey.
Lepas beberapa ketika lah kami tengah rencah berborak malam tu tiba-tiba terdengar tau macam ada bunyi tapak kaki menapak tangga tu untuk naik ke arah kami dekat atas ni waktu tu. Jadi kami waktu ni dah syak tau yang diorang ni ataupun abang-abang sini ni nak ambil kita orang ni bawa balik asrama lah konon-kononnya time tu. Dan kami pun apa lagi waktu tu agak-agak suci lah waktu tu kan, konon-konon macam betul-betul lah kena dalam kerisauan tengah takut-takut tu sebab ditinggalkan seorang-seorang. Sebenarnya dalam beberapa ketika lah kita orang dah diamkan diri tau. Diam je waktu tu kan. Rasanya dalam 20 minit jugalah ada rasanya kan. Bunyi tapak kasut tadi tetap tak keluarkan suara tau. Menandakan yang dia ada dekat sekitar kita orang. Sampai terlelap-lelap lah saya ni menunggu orang tu tegur bagi tahu sesi dah tamat lah agaknya kan. Dah macam mana tak dalam nak terlelap-terlelap tu saya pun tertidur lah setelah penat seharian aktiviti dibantu pula dengan suasana waktu tu gelap, betul gelap gelita tau. Dan saya tersedap apabila ada tangan yang menyentak belakang saya ke belakang macam tu kan. Dia menyentak bahu saya ke belakang lah. Dan sini datang kat saya dan suruh baca apa yang patut. Kemudian buka ikatan mata saya ni untuk memudahkan saya berjalan. So dalam keadaan mama-mama itu, saya nampak si Kamil pun macam baru terjaga daripada lena lah. Sambil gosok-gosokkan mata yang kelabu asap sebab berjam-jam diikat tu kan. Tapi yang peliknya, saya tak perasan pula si Idan ni. Tiba-tiba saya terdengar tau bunyi riuh rendah daripada bawah ni memanggil nama kawan saya yang sebelah saya tadi. Idan macam tu lah. Yang saya dalam mamai bingung ni pun berjalanlah turun diiringi dengan 5-6 orang pelajar senior tau. Pelik juga. Kenapa ramai sangat yang datang ambil saya dengan si Kamil ni kan? Dah macam artis dah rasa dia kata dia. Dan selepas senior saya ni bawa turun menuju ke surau asrama ni. Kami, maksud saya dengan Kamil waktu tu disoal siasat tau. Dengan 2-3 orang lagi yang menunggu dekat sana. Diorang tanya, masa diorang gerak tinggalkan saya ni ada apa-apa pelik terjadi tak? Dan mulanya sewaktu ni saya diam je tau. Saya tak nak cerita apa-apa. Dan saya tak cerita pun apa yang kami dah langgar arahan ni supaya diam dan tak berbual-bual. Okay? Dan lepas dipaksa waktu tu, si Kamil ni pun pecah lubang. Dan Kamil ni pun ceritakanlah perkara yang sebenarnya. Tapi yang peliknya, sini tak sikit pun marah kat kami sebab langgar arahan dia orang tu. Dan lepas pada itulah barulah senior ni bagi tahu kat kita orang yang masa dia orang datang nak ambil kami tadi, dia orang dah tengok dah Idan dah hilang daripada tempat asal dia. Mungkinlah masa tu saya tidur kot yang dia orang dah riuh rendah ni mencari, saya tak perasan. Kemudian dia orang pun berjemaah lah mencari si Idan ni, and dia orang pelik tau. Bila terjumpa si Idan ni dekat bawah tangga blok F. Blok cikgu tau blok F ni. Dan lepas jumpa Idan, barulah dia orang datang semula untuk ambil saya dengan Kamil. Dan diorang ni pun kan patutnya ambil lah saya dulu barulah cari si Idan kan. Kau ni tak fikir ke kalau saya ni hilang tak kesedih mak saya kata dia kan. Dan menurut cerita Idan ni lah memang sejak awal tu dia ada dekat sebelah saya. Dia ceritalah semula apa yang kami sembangkan ni and bincangkan masa awal-awal ditinggalkan tu. Kemudiannya bila terdengar orang mendapat kaki naik tangga tu, jadi kita orang semua diam kan. Okay. Lepas tu tapak kaki tu terus menuju dekat Idan tau. And tarik tangan Idan tu suruh follow. Jadi Idan waktu ni pun tanpa syak wasangka dan terus diam. Jadi Pak turut dia ikut je. Tapi yang peliknya, orang yang tarik tangan dia tu tak bercakap sepatah pun. Walaupun Idan tanya macam-macam tau waktu tu. Dan selang beberapa lama berjalan tu, orang tu arahkan Idan ni duduk dekat satu kursi. Kemudian orang tu arahkan si Idan ni untuk duduk kat situ diam-diam. Jangan cakap apa-apa, jangan buat bising. Dan yang paling keras arahan dia ialah jangan bising-bising. Macam tu lah. Dan sesudahnya ditinggalkan dia ni, si Idan tu terus tertidur dekat tu sampailah ketua pengawas sini ni seret bawa si Idan ni balik ke asrama tau. Dan masa dia cerita tu, saya nampaklah jelas muka si Idan ni macam cuak tau. Memang cuak sangat-sangat. Nasib baiklah dia ni dipindahkan saja. Kalau dia ajak pergi lepak fly ke pergi ponting sekolah ke mana, dah tak tahulah manalah si Idan ni agaknya kan. Jadinya cerita ni ada satu lagi cerita sebiji sama macam cerita yang pertama. Okey. Cerita ni kawan saya lalui masa form 2 kata dia. Form 2 dan geng-geng kami ni ada 4-5 orang lah yang agak buas dalam batch-batch kita orang ni lah Cerita dia macam ni tau. Okay, waktu tu sepatutnya semua junior ni wajib turun ke surau sebab ada ustaz jemputan datang untuk nak bagi kuliah, nak bagi ceramah macam tu lah. Tapi kawan saya ni si Grit dengan si Is ni acah-acah keras kepala. Konon-konon ni tak nak turun. Okay. Jadinya takkanlah nak lepak dorm pula kan. Mereka pun berarak lah menuju ke tandas senior. Tandas aras atas sekali tau. Dan tandas ni waktu tu memang langsung tak ada orang pakai. Baik siang ataupun malam tau. Lampu pun tak ada.
Sebab apa tandas ni tak dipakai? Saya rasa anda semua pun boleh agak lah kan. Okey, saja nak beritahu. Tandas ni kalau daripada tempat tunggu bas tu depan sekolah tu memang nampak dah. Sebab dia ni tandas yang paling hujung sekali. Memang boleh nampak daripada luar, daripada jalan raya tu. Tapi malam tu dia pun buat keputusan untuk nak lepak dekat situ. Dan zaman tu tak adalah handphone, gadget-gadget yang canggih-canggih ni. Kalau dah budak-budak baru nak kenal dunia ni, yang paling menarik, yang paling orang kata paling tak betul boleh buat kat situ ialah pergi merokok kan. Orang kata nak menghilangkan bosan lah, konon-kononnya baulah maco kan. Okey. Jadi nak dijadikan cerita lah. Masa kejadian ni, si Is ni tengah merokok lah dan si Grig pula tengah cover line lah dekat pintu. Dan sebelum terlupa tandas tu dibagi pada dua tau. Sebelah kanan tempat mandi and sebelah kiri jamban tau. Okey, dia berdiri tempat mandi, berdiri jamban macam tu lah. Dan tengah-tengah ada tembok tinggi. Tapi ada satu laluan dekat hujung untuk tembus ke kiri kanan. Okey, jalan Okey. Kalau masuk daripada pintu terus akan nampak lorong di bilik sebelah mandi sebelah kanan tu. Dan mula-mula si Grig ni perasan tahu sangat-sangat yang si Is ni tengah sedap loh isap ukur menghembus asap kan. Layan kepala lah dekat area laluan sebelah jamban sebelah kiri waktu tu kan. Dan lepas confirmkan kedudukan si Is ni, si Grig pun jengukkanlah kepala dia balik ke pintu untuk nak pastikan yang tak ada sesiapa ataupun senior-senior yang ada lalu dekat koridor tu maupun dekat tangga menuju ke tempat dia orang ni. Orang kata nak pastikan line clear lah si Grig ni sebagai cover line punya orang lah. Jadi tengah khusyuk-khusyuk memerhatikan dekat luar ni, tiba-tiba si Grig ni terdengar tau bunyi slipper menapak naik tangga menghala ke arah dia orang tu. Cepat. Jadinya dengan pantas lah si Grig ni jenguk semula ke dalam nak beritahu si Is. Terkejut dia tiba-tiba. Dia perasan ni si Is ni dah berdiri dekat sebelah tempat mandi tau. Sebelah kanan tadi. Jadi perasaan takut dengan senior ni lagi tinggi sebenarnya waktu tu. Tanpa berfikir panjang, dia pun terus berbisik dalam nada yang sikit kuat tau waktu tu. Suruh si Is ni padamkan rokok dia and buat-buat macam tengah guna tandas. Yang menghairankan si Is yang dia nampak ni pun sikit pun tak bagi respon tau. Dia macam membantukan diri je menjanda pada pintu bilik mandi tu. Jadi si Grig ni bertambah panik lah apabila kedengaran tapak kasut tadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ditambah pula dengan suara macam orang-orang tengah bersembang-sembang tau. Macam tengah bisik-bisik bersembang-sembang macam tu lah. Seolah-olah suara tu tahu yang budak-budak ni ada dekat situ tengah isap ukur macam tu lah. Tengah planning nak segah dia orang lah agaknya kan. Lagi sekali dia toleh ke arah Is ni tadi tu untuk menyuruh si Is ni cepat-cepat ke tandas macam dia orang plan awal-awal. Kalau ada orang datang kau buat macam guna bilik air lah macam tu Is. Okey. So dengan perasaan geram bercampur dengan si cuak, si Grig mula mendapat ke arah si Is ni. Konon macam nak marah lah sebab si Is ni buat tak tahu, buat bodoh je. Jadi dia cakap kan. Jadi barulah dua tampak si Grig ni melangkah. Tiba-tiba Grig ni berhenti dekat penghujung tembok pemisah tu tau. Sebab apa tau? Sebab dia nampak si Is ni dalam keadaan kelang kabut tau. Berlari-lari ke arah si Grig ni daripada lorong belah kiri, belah jamban tu. Tergamamlah si Grig ni sambil cuba menghadam apa yang dia sedang nampak sekarang ni tau. Dan Grig cuba mencari kekuatan untuk menoleh semula ke arah lorong bilik mandi tu. Terkejut beruk bila si Is ni masih berada kat situ. Tapi kali ni si Is dalam keadaan memandang ke arahnya sambil memulatkan mata macam tengah marah macam tu tau. Tanpa berfikir panjang untuk menjawab teka-teki mana satu Is yang benar dan mana satu yang palsu, dengan pantas dia pun melangkah kaki ke belakang dan terus pencut meninggalkan kedua-dua Is ni dekat dalam tandas waktu tu. Dan sampai saja dekat aras bawah ni baru si Grig ni sedar yang semasa dia berlari ni tak berselisih pun dengan siapa-siapa yang menghasilkan bunyi tapak kaki pada mula-mula tadi kan. Dia ingatkan ada abang senior, tapi dia turun ke bawah, dia tak jumpa sesiapa pun. Bermacam-macam persoalan yang ada dalam fikiran, dalam berfikiran Grig ni lah tentang fikir peristiwa yang baru dia lalui tadi. Jadi si Grig ni pun ambil keputusan lah untuk terus menuju ke surau dengan harapan dapatlah mencari sedikit keterangan dekat surau. Dan tak lama kemudian kelihatan si Is juga masuk ke surau dan terus mendapatkan Grig dengan reaksi muka yang macam marah lah waktu tu. Dan Is pun marah Grig kerana si Grig ni meninggalkan dia berseorangan kat dalam tandas tadi. Dengan nada yang terketa-keta, si Grig mula menceritakan apa yang jadi dan punca dia meninggalkan si Is tadi. Jadinya selepas kejadian itulah mereka dipanggil oleh senior dan akhirnya mereka diberi pengajaran sekali lagi. Kali ini versi manusia pula malam tu. Okey, cerita seterusnya kata dia. Cerita ni terjadi waktu seorang pengawas ni diarahkan untuk susun dan kemas dekat dewan tu lah. Dan
Selepas selesai aktiviti malam yang melibatkan budak asrama dengan penceramah jemputan tu, malang bagi dia. Sebab pengawas-pengawas yang lain ni terpaksa uruskan budak-budak untuk agih-agihkan jamuan. Dan dia terpaksa buat seorang-seorang je kemas-kemas kursi kat dalam dewan tu. So, dalam dewan kami ni, ada gambar tau. Dalam frame dekat keliling dewan tu. Keliling dinding dewan tu, ada gambar tau. Gambar bekas-bekas pengetua sekolah. Daripada yang awal, yang pertama, sampailah yang paling latest, yang terkini lah. Mengikut turutan dan tahun yang betul. Okey. Jadinya tengah pengawas ni kan leka menyusun-nyusun semula kursi ni, dia perasan tau yang ada satu bunyi yang lain selain daripada bunyi dia punya bunyi kursi ni disorong-sorong, dia alih-alihkan ni oleh yang dia buat tu tau. Bunyi-bunyi ni seakan macam kursi ditarik-tarik tau. Mula-mula dia cuba abaikan and anggap yang bunyi tu datang daripada yang dia buat ni. Dia tengah susun-susun kursi ni kan. Tak lama lepas tu dia terdengar macam suara batuk seorang lelaki dewasa tau. Jadi kali ni dia dah tak mampu dah nak bersangka baik tau. Dalam kesamaran malam tu, sambil kepala ni berpaling ke kiri dan ke kanan untuk mencari punca batuk tadi, tiba-tiba mata dia tertumpu pada satu gambar potret tau yang tergantung pada dinding dewan tu. Ini gambar yang menjadi kebanggaan pelajar sekolah di siang hari, kata dia. Ya, kata dia, ni adalah gambar pengetua pertama sekolah ni. Tapi yang peliknya, mata dekat gambar tu seolah-olah macam menjeling tepat ke arah dia. Sambil bibirnya lebar sedikit macam mengukirkan senyuman yang agak menggurungkan tau. Dan akhirnya, pengawas tu ditemui dalam keadaan pengsan dekat tangga blok arcade. Dan menurut cerita kawan pengawas tersebut lah, sebelum warden ni perasan kehilangan pengawas tu, kawan dia nampak yang pengawas tu berjalan ke arah blok arcade tu. Tapi bila dipanggil, pengawas tu terus jalan je. Tak hiraukan pun panggilan daripada kawan dia. Dan sampai sekarang lah, masih menjadi tanda tanya. Pengawas tu sampai ke blok arcade tu dalam keadaan sedar ke, dalam keadaan tak sedar. Dan jujur saya cakap, sepanjang saya dekat sekolah ni, saya tak berminat langsung nak masuk ke dalam dewan tu. Tambah-tambah lagi pada waktu malam. Bagi saya, bila saya jejak kaki kat dalam tu, saya dapat rasa sesuatu. Nak lagi, bila anda perhatikan gambar-gambar yang terkantung dekat sekeliling dewan tu. Seolah-olah mata-mata diorang ni semua akan tertumpu macam tengah memerhatikan gerak-geri kita yang ada kat dalam dewan tu. Dan itu adalah serba sedikit kisah yang jadi sepanjang saya ke sekolah dekat sana 3 tahun tau. Sebab naik tingkatan 4 je kata dia, saya terpaksa dipindahkan ke sekolah vocational disebabkan baiknya saya waktu remaja dahulu. Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Baik, kita ada lagi satu kisah yang seterusnya. Kita terus dengan kisah yang keempat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim, kata dia. Saya nak ceritakan satu kisah seram saya. Dan masa tu, minggu SPM pada tahun 2009. Dekat SMTMT, Teknik Melaka Tengah. Okey, yang sekarang ni dah guna nama College Vocational Melaka Tengah. Okey, pada masa tu minggu pertama exam SPM tu lah. Weekend tu minggu perempuan yang keluar outing. Okey. Budak-budak lelaki ni biasalah kan, kena lepak dekat asrama blok Ehsan dengan blok B. Dan okey, masa tu dah habis waktu prep. Jadi lepas tu kita orang pun lepak-lepak makan, sambil makan nasi lemak RM1. Ramai-ramai lah berkumpul-kumpul ni nak tengok movie dekat blok B waktu tu. Dan bilik prep dekat sana pasang cerita pocong tau. Kebetulan malam tu dia orang pasang cerita seram bertajuk macam pocong lah kan. Jadinya saya pun join lah tengok-tengok sikit-sikit. Dah separuh movie waktu tu kan. Dan saya pun duduk kat luar ni. Saya tengok, perhatikan movie tu daripada tingkap dekat bilik tayangan tu lah. Tengok je movie tu kan. Dalam syok-syok tengah tengok movie pocong tu lah saya boleh terperasan ataupun saya boleh tertoleh pula terpandang dekat blok E, maksudnya blok yang bertentangan dengan tempat bilik yang kita orang tengok, bilik menonton tu, ada pocong. Kata dia, ada betul-betul punya pocong dekat pintu bilik gosok, kata dia. Dan masa tu ramai jugalah tertoleh dan nampak pocong tu. Dan lepas tu satu orang ni, ada kawan saya lah, jerit, "Oi, pocong!" kata dia kan. Dan pocong tu bila dah perasan, orang perasan dia agaknya, dia pun melompat
masuk dalam bilik gosok baju tu lah agaknya. Ramai-ramai lah kita orang ni bergeng kawan-kawan ni kan. Berlari-lari tau daripada tingkat 2 naik ke tingkat 3 ni, dekat bilik gosok tu kat tingkat 3. Panjat ke sana, nak pergi dekat bilik gosok tu, nak pastikan betul ke tak pocong waktu tu kan. Yelah sebab kita orang waktu tu kan berani, tengah ramai waktu tu, jadi kita orang rasa berani lah. Dan kawan-kawan yang tak berlari ni, perhatikan pocong tu daripada bawah tau. Perhatikan dari bawah, sama ada pocong tu keluar balik ke atau macam mana kan. Dan memang tak ada orang lari keluar daripada bilik gosok tu langsung. Dan sampai kita yang panjat ke atas ni, kat bilik gosok tu, memang tak jumpa sesiapa pun. Bilik tu kosong. Tak ada apa-apa, gelap. Dan habis dah kita orang siasat cari siapa pocong tu sebenar, memang tak jumpa tau. Memang betul lah tu pocong sebab tak ada siapa-siapa nampak siapa yang menyamar jadi pocong tu kan. Dan sekian, terima kasih. Kata dia siapa yang pendengar KSM ni daripada teknik vocational, sekarang ni sila komen cerita yang terkini pasal kisah pocong ni. Dia minta tolong, kata dia. Okey lah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada malam ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Dan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah-kisah ini sehingga habis. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.